Is jumpa dekat bawah katil Mama. Mama tahu kan Mama tak boleh makan jeruk. Mama alah teruk dengan jeruk ni. Mama akan muntah. Lepas tu Mama letakkan semua salah pada isteri Is. Mama kata isteri Is yang sihir Mama. Is, Ma, kalau Mama tak suka isteri Is ni tak apa. Besok Is akan bawa isteri Is ni pindah pergi rumah Is. Is, janganlah macam tu, Is. Is tak sayang Mama ke? Is lagi percayakan perempuan ni daripada Mama ke? Ma, bukan. Ini keputusan Is ni. Bukan keputusan dia. Lagi pula Is dah tahu lama dah, Ma. Mama buat isteri Is macam orang gaji dalam rumah ni ya. Mana ada? Kau cakap apa ni, ha? Kau cakap apa? Bukan, Ma. Bukan. Baik orang kita susah nak nampak. Tapi buruk orang senang je kita nampak. Macam itulah Mama buat isteri Is. Is! Mama ni jaga Is lagi kecil tau. Sebab perempuan ni masuk rumah ni. Is boleh buat Mama macam ni ke? Bukan, sebenarnya Is tak nak Mama berdosa. Dan Is pun tak nak berdosa sebab tak boleh nak bezakan sayang Is pada isteri dan sayang Is pada Mama. Dan Mama sendiri tahu kan, bila anak dah bernikah, tak digalakkan pun tinggal serumah dengan parents dia. Jangan tinggalkan Mama. Jangan tinggalkan Mama. Jangan tinggalkan Mama. Tahu Mama, Is pun akan sentiasa sayangkan Mama. Cuma Is nak minta restu Mama dengan Papa. Is nak mulakan hidup baru dengan isteri Is. Is, apa saja keputusan Is, you have my blessing. Thanks, Pa. Okey, situasi ini rumit. Kita nampak ada konflik ya antara nak mempertahankan isteri ataupun patuh kepada ibunya. Dan itulah antara gambaran untuk topik kita pada hari ini. Kita nak bincangkan tentang mempertahankan pasangan. Sejauh mana anda boleh mempertahankan pasangan anda? Ada yang bertindak, dia terlalu sayang, dia terlalu protektif, tetapi kadang-kadang tindakan dia tu di luar kawalan, di luar batasan. Betul, setuju sangat. Sebab ada kadang-kadang boleh berfikir secara rasionalnya dan bertindak untuk mungkin bermula dengan perbincangan. Ada juga yang mungkin sayang sangat ataupun tak boleh terima orang kata buruk berkenaan dengan pasangan dia, terus serang. Sikit pun tak boleh ya? Betul, sikit pun tak boleh. Itu yang sebenarnya kita nak kongsikan hari ini, tapi bukan kita yang akan menjawab semua tahu. Kita ada tetamu di studio dan juga di dalam talian. Di studio kita bersama dengan Diana Rafa, seorang selebriti ibu. Hari ini beliau akan berkongsi kalau berkenaan dengan pendapat topik kita hari ini. Apa khabar Diana? Baik, alhamdulillah sihat. Berseri-seri. Dah feel raya dah datang. Okey, kita juga bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmud selaku perunding motivasi kita hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu dia Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kerana bersama kami ya. Sama-sama. Saya ni mood hari Jumaat. Mood hari Jumaat ya, salam Jumaat Ustaz. Kalau Diana tadi mood raya dia, saya masih mood Jumaat lagi. Okey, berkenaan dengan mempertahankan pasangan ni, mungkin secara mukadimahnya Ustaz boleh mulakan mempertahankan pasangan ni bukan sahaja orang luar. Kadang-kadang dalam keluarga kita sendiri, macam apa yang dikongsikan setan drama tadi tu. Mungkin Ustaz boleh perjelaskan antara bagaimana sebenarnya mempertahankan pasangan ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fatin, Hawa dan juga Diana. Saya yang bersama dengan kita pada tengah hari ini, insya-Allah. Memang dalam bila kekeluargaan, bila sebut tentang kekeluargaan ataupun pernikahan, perkahwinan yang berlangsung, dia sepatutnya membawakan kepada kita, dia panggil ada 3 perkara yang Allah sebut dalam Quran. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Dia kena ada. Dalam sakinah atau ketenangan ni dia ada mawaddah. Mawaddah iaitu berkasih sayang. Rahmah, belas kasihan. Dalam belas kasihan ini dia ada satu perkara yang disebutkan oleh ulama, iaitulah mempertahankan sallallahu alaihi Muhammad maruah isteri, maruah suami. Si isteri perlu untuk mempertahankan maruah suaminya. Si suami pula perlu mempertahankan maruah si isteri. Di antara disebutkan perkara mempertahankan maruah itu, di antaranya ialah menjaga keaiban-keaiban yang berlangsung di dalam rumah tangga supaya tidak sampai kepada orang luar. Dan kadang-kadang berlaku perselisihan dalam rumah, berlaku perbincangan apa yang melibatkan keaiban-keaiban ataupun ada perlakuan-perlakuan si suami atau isteri yang dia sebut kalau ditedahkan kepada orang dia jadi aib. Maka si isteri perlu mempertahankan dan suami perlu mempertahankan. Apatah lagi yang disebut sebagai mempertahankan daripada kemudaratan daripada luar. Sebagainya orang fitnah pada isteri kita, orang fitnah pada suami kita, atau berlaku zalim untuk suami kepada suami dan isteri kita, maka si isteri ataupun si pasangan ini wajib untuk mempertahankan maruah sallallahu alaihi Muhammad
si isteri ataupun suami itu pasangan hidupnya. Kena pertahankan. Pertahankan ini dengan maksud tanggungjawab yang perlu dia lakukan untuk membina satu keluarga yang disebut sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ini, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Memang wajib untuk mempertahankan pasangan, tetapi kita nak tahu tentang batas-batasnya. Kita nak tanya pengalaman dari Diana sendirilah. Situasi bagaimana yang Diana rasa perlu untuk Diana mempertahankan suami? Okey, kebiasaannya macam kalau kita dah kahwin, kita jadi auto tau. Macam kalau ada apa-apa orang buat ke kat suami ke kat kita, suami akan bertindak on the spot dan isteri pun akan bertindak. Lepas tu balik rumah kemudian cerita. Jadi kalau situasi tu berlaku di depan orang ramai, of course siapa lagi? Orang sebelah kita lah yang akan mempertahankan. Mesti dia nak backup kita dan sebagainya kan. Jadi macam keadaan kita selalulah berlaku. Macam kita kan selebriti. Kadang-kadang tomahan-tomahan macam, yelah budak-budak yang macam, ya apa ni Kak Diana ni, apa benda semua macam tu. On the spot Abang Zamarul akan, apa salah kenapa nak kena cakap macam ni semua. Komen balik lah. Ini kalau media sosial atau... bukan, kalau di luar. Tapi kalau media sosial tu kebanyakannya memang kita tak layan lah dengan benda-benda macam tu. Tapi macam situasi di luar ni kadang-kadang dia orang nak provoke je kan, budak-budak remaja sekarang ni kan. Jadi on the spot Abang Zamarul dia mesti akan, Dek, kenapa macam ni, tak boleh macam ni. Dia akan jadi sikit lah, situasi tu akan jadi agak tak best sikit lah kan, sebab nak mempertahankan. Tapi akak pun macam tu juga. Kita pun macam tu juga. So macam ada orang cakap apa-apa yang buruk, kita akan convince, tak bolehlah cakap macam ni. I tahu suami I macam mana apa semua. Tapi kalau benda tu agak betul, belakang cerita. Balik rumah baru cerita, baru bincang balik keadaan tu. Okey, kalau kita, apa yang dikongsikan Diana sendiri kan berkenaan dengan bagaimana sebenarnya pasangan kita mempertahankan kita, ada banyak sebenarnya yang tular di media sosial kan, yang mana dia mempertahankan si isteri disebabkan ada orang ketiga yang berkata berkenaan dengan isteri, sehingga kan memberi kesan kepada dia masuk ke dalam jail disebabkan undang-undang dan sebagainya. Ini sebenarnya tahap ataupun kebatasan mempertahankan isteri itu yang memudaratkan diri sendiri kan. Contoh yang boleh kita bagi yang paling dekat pernah berlaku di Hollywood apabila Will Smith, saya pasti anda semua sudah tahu tentang cerita ini, pelakon Will Smith bertindak untuk menampar Chris Rock kerana Chris Rock berjenaka tentang isteri Will Smith yang botak ketika itu, dan dirasakan jenaka tu macam tak kena mempersendakan isteri dia. Jadi dia rasa saya kena jaga maruah isteri saya, ditampaknya. Tapi yalah, kita tahu itu tindakan yang terlalu agresif kan. Dan inilah antara contoh-contoh lain sehingga di jail pula, dan kita risau kalau ini lebih memudaratkan sampai membunuh. Betul, setuju. Dan ini sebenarnya apa yang kita boleh kongsikan, kalau boleh Ustaz perjelaskan apa yang dikongsikan Diana tadi tu, kita faham kalau dah depan-depan, kalau di media sosial ni tak apa. Tapi depan-depan ni kadang-kadang kalau sekiranya pasangan kita tak mempertahankan kita, pasangan tu juga boleh dilabel macam dia tak sayang ke, tak backup isteri dia ke. Kan? Betul. Tapi sejauh mana pendekatan yang boleh kita lakukan untuk kita mempertahankan isteri kita? Kita nak jadi rasional tapi dalam masa yang sama mempertahankan juga pasangan kita tu, Ustaz. Dalam Islam kita ada batas syariat lah. Dia tak boleh simply ikut apa yang kita rasa dalam hati kita. Sebab tu kalau dari segi motif apa dia panggil apa ni, kalau kita nak cakap pun kita tunggu 6 second. Lepas 6 second baru kita akan dapat respon dengan rasional. Kalau cepat-cepat respon tu, nanti kita akan buat tindakan yang di luar daripada akal kita. Dalam Islam dia ada satu dia panggil batas syariat. Kita boleh nak pertahankan, tetapi ada batas dia. Yang pertamanya saya lihat sebab kalaulah tidaklah sampai ke tahap seorang dia nak pertahankan pasangan dia sehingga menyebabkan dia sendiri masuk ke dalam jail. Dia kata tak apalah, disebabkan isteri saya yang buat, maka saya berkorban, sayalah yang akan menanggung semua ni, dan saya pun mengaku bersalah, dan akhirnya dia yang dimasukkan ke dalam, ataupun dia menerima hukuman disebabkan kasih sayang dia. Betul. Islam tak ajak sampai macam tu. Sebab ada orang yang bertanggungjawab dan dia patut dipertanggungjawabkan dengan apa yang dia lakukan. Maka pertanggungjawaban ini patut duduk pada orang yang hak dia. Contoh macam kita, anak-anak kita buat sebagai anak kita buat perangai. Kemudian akhirnya kita yang mengambil tanggungjawab tu. Anak kita tak akan berubah dan dia akan rasa macam dia boleh buat lagi. Sebab apa? Sebab ada orang yang akan ambil tanggungjawab kalau dia melakukan kesalahan. Dan dia satu benda yang salah. Dan orang yang sepatutnya menerima semak kesan daripada perlakuan tersebut, third party tu, dia pula rasa macam dia terzalim. Sebab apa? Sebab orang yang sepatutnya menerima hukuman tidak menerima hukuman. Maka itu yang pertama. Yang keduanya, Salih Alaihi Muhammad,
kita kadang-kadang yang melakukan kesalahan itu ialah suami ataupun isteri kita. Maka semula dia kadang-kadang dia menyembunyikan, dia merahsiakan perbuatan tersebut sehingga ke tahap Salih Azmat tindakan yang sepatutnya tidak dapat diambil. Ada pihak berkuasa sepatutnya ambil tindakan, tapi disebabkan dia sayang sangat, dia sembunyikan. Orang anak-anak kadang-kadang dia mencuri kerana isterinya buat sesuatu, sebagainya disembunyikan. Maka ini pun batas syariat yang tidak dibenarkan pada syarak. Maksudnya kan Salih Azmat. Dan jangan berlebih-lebih pula lah dalam keadaan kita menghukum macam yang dilakukan oleh Will Smith itu, walaupun nampak macam gentleman dia mempertahankan isterinya, tapi Islam tak ajak dia sebenarnya macam tu. Saya pernah tengok ada satu kes itu berlaku di among selebritis kita ni, yang secara langsung tu, bila ada seorang daripada kita, dia punya Salih Muhammad dekat stage tu, dia cuba untuk main-mainkan dengan Salih Muhammad dengan salah seorang daripada isteri kepada salah seorang daripada selebriti lah, bergelar datuk tu. Dia cakap apa, tolong jangan libatkan isteri saya dalam hal ini. Simple macam tu je dia words dia. Menunjukkan bahawa dia tak setuju dengan apa joke yang dilakukan. Dan benda ni berlaku kat Malaysia lah. Di Malaysia satu ketika dulu. Jadi Salih Muhammad itu respon yang sepatutnya. Dia mengambil dia sebagai satu, dan orang tu pun faham dah bila kita cakap macam tu, dia akan stop lah, dia tak akan lanjutkan lagi, tak akan nak buat lawak lagi dengan benda-benda yang macam tu, yang sensitif macam tu kan. Betul. Jadi insya-Allah yang kita boleh faham ialah Salih Muhammad, kalau benda tu melibatkan kepada ada tuntutan kepada orang lain, maka kita kena buat yang sesuai. Yang kedua, jangan berlebih-lebih dalam kita respons untuk kita menunjukkan bahawa kita menjaga, tetapi akhirnya menyebabkan rosakan yang lebih besar boleh berlaku selepas daripada itu. Ambil masa, tarik nafas 6 saat, istighfar. Semoga tak buatlah benda-benda yang akan kita sesali kemudian hari. Betul. Kita dah dengar apa yang dikongsikan Ustaz dan juga Diana. Kita nak dengar juga apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Bagi saya, wajar atau tidak tu bergantung pada situasi. Kalau situasi tu memang benda dia buat benda betul dan saya memang kena mempertahankan dia, yes, saya akan pertahankan dia. Kalau benda tu akan melibatkan argument apa semua, saya perlu pertahankan dia. Tapi kalau memang dia buat benda yang salah, situasi tu buat dia buat benda yang salah, jadi tak wajar jugalah untuk saya pertahankan dia. Saya patut membetulkan dia untuk dalam situasi. Okey Syah, pada pendapat Syah sendiri kan, wajar tak kita mempertahankan pasangan kita? Okey, pada saya wajar sebab kita tak boleh membabi buta dan selalu memaafkan perkara yang sama seperti curang ataupun pukul kita. Kita pun kena ada hak sebagai seorang wanita untuk mempertahankan kebahagiaan kita sendiri. Kita memang wajar nak mempertahankan maruah pasangan kita, sebabnya ialah itu pasangan kita dan itulah benda yang betul untuk dibuat, tetapi kena ada caranya kena betul, bukan melulu, bukan nak bergaduh apa semua, kena ada cara yang betul. Saya rasa memang wajar, terutamanya kalau mendapat lebih kurang macam serangan daripada pihak luar lah. I think itu adalah tanggungjawab seorang suami untuk mempertahankan maruah ataupun untuk mempertahankan isteri lah, dari segi mental ataupun fizikal pun kena tahan. Kalau kita kaitkan pula dengan apa yang dilakukan oleh Will Smith kan, saya rasa apa yang Will Smith buat ada baik ada buruknya. Baik, memang dia sebagai seorang suami memang mempertahankan maruah isterinya, tetapi apabila dia memukul Chris Rock, saya rasa yang itu adalah tidak wajar kerana telah membabitkan serangan fizikal terhadap orang lain. Saya rasa adalah lebih wajar sekiranya Will Smith bercakap face to face ataupun man to man, laki ke laki, berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Chris Rock tadi. So saya rasa, tapi secara keseluruhan memang pentinglah untuk lelaki menjaga maruah ataupun mempertahankan isteri. Wow, okey, itu dia pendapat rakan-rakan kita. Terima kasih kita ucapkan kerana kongsikan idea, dan saya rasa kebanyakan mereka sebenarnya bersetuju memang kita kena mempertahankan pasangan, tapi cara tu supaya tak memudaratkanlah. Okey, dan kita sebenarnya bukan sahaja bersama dengan Diana dan Ustaz di dalam talian, kita nak bersama juga dengan seorang tetamu kita, iaitu Liz Dawati Nazarudin yang telah pun bersedia dalam talian. Assalamualaikum Kak Liz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berkenaan dengan topik kita hari ini, mempertahankan pasangan, pendapat Kak Liz sendiri?
Seharusnya lah, apalagi kalau kita masih sayang pasangan kita terutamanya. Biasa kalau orang komplain banyak tu kalau dia tak sayang. Kak Liz, sebagai seorang isteri kan, contoh situasi macam mana yang Kak Liz harapkan suami mempertahankan Kak Liz? Contohnya mungkin kalau ada orang yang lontarkan kata-kata fitnah ke, ada orang komen bukan-bukan ke. Kalau apa-apa yang terjadi pada Kak Liz, apa yang diharapkan supaya rasa dipertahankanlah maruahnya oleh pasangan? Perlulah. Yang paling penting adalah kita antara pasangan kena saling percaya mempercayai. Tak boleh dengar cakap orang ketiga. Sebab yang tidur sebantal, tidur sebilik, kita suami isteri. Bukan mak kita, bukan ayah kita, bukan siapa-siapa. Walau macam mana pun keadaan dia, walau dia menipu sekalipun. Macam tu. Kita tahu dia tipu. Tapi adakah perlu kita nak sebarkan satu dunia? Tidak kan? Jadi apa pun, terbincanglah di dalam bilik. So kita buat yang terbaik untuk pasangan kita kerana kita kena ingat. Kalau bukan sekarang kita menjaga pasangan kita, kita nak melayari bahtera lama lagi ni. Kan? So kita tak naklah kita ada anak, kan kita ada family. So setakat sikit-sikit kita nak saling bermaafan. So bagi saya, apa sahaja masalah yang timbul, belajarlah untuk berbincang di dalam bilik. Maksud dalam bilik tu maksud saya tertutup antara suami isteri. Tidak perlu campur tangan orang luar, tak perlu meluahkan di public, di sosial media ke apa, tak payah. So benda tu lebih bagus sebab itu bagi saya Islam lebih menyarankan. So kalau tak boleh sangat ke apa benda tu, pergilah jalan yang terbaik, mana tempat dia yang sepatutnya. Macam tu lebih bagus. Begitu diplomatik sekali Kak Liz kita. Dan saya pasti Kak Liz sendiri dan juga suami Kak Diana dan juga suami pasangan selebriti, saya rasa cabarannya lagi tinggi, lagi dahsyat. Memang. Dia macam jika contoh kan pasangan kita pun manusia biasa. Kalau pun melakukan kesalahan, kan? So sebaik-baiknya dia macam ni. Semua orang pun melakukan kesilapan. Okey. Janganlah pandang kesilapan itu sehingga benci dia tak nak tengok lagi. Jangan. So kita kena ambil balik. Mesti dalam 10 benda yang baik, mungkin ada mungkin 10 benda yang buatkan kita menyampah. Kan? Tapi kalau ada satu benda baik yang boleh menutup 10 yang tak berapa nak baik ni, why not? Setuju. Seorang Lizawati sendiri mungkin boleh kongsikan juga. Ada perkara-perkara yang mempertahankan sebagai seorang selebriti sendiri kan Kak Liz. Ada benda-benda yang macam boleh tutup mata je, tak payah nak hiraukan biasalah mulut orang. Tapi sampai mungkin keadaan yang bagaimana sebenarnya membuatkan Kak Liz bertindak untuk mempertahankan pasangan. Okey, macam Lina, itu benda tu kena ada ilmu sebab dalam Islam sendiri menyarankan kita menjaga aib pasangan kita. Benda tu je, kalau faham konsep tu, saya rasa kalau masalah besar macam mana pun, you bincang sendirilah. Nak settle, dah tak nak pun, sendiri. Maksudnya jangan buka kat public. Benda tu lebih bagus. Perkesian dengan anak-anak. Sebab kita nak tengok anak-anak kita membesar dengan baik kan. Nanti terkesan ke apa, kita juga yang kena. Kan? So satu perkara lagi mungkin boleh saya kongsi. Belajar untuk menerima pasangan kita bukan milik kita. Pasangan kita bukan milik kita seorang. Pasangan kita adalah milik mak ayah, milik ramai, milik semua ramai kan. Jadi kalau faham konsep tu, yang paling utama pasangan kita milik Allah. Kalau Allah nak nguji kita bila-bila pun, so kita kena tanya diri kita, kita nak ambil tak ujian tu? Kita nak menang ke nak kalah? Walaupun benda tu sakit. Mendengar perkongsian daripada Lizawati sendiri kan, kita rasa macam memberi satu kekuatan untuk kita lebih bertindak rasional kalau ada apa-apa halangan dalam kita wanita kena kuat, kita wanita kena hebat. So kita jangan kalah dengan benda-benda yang kecil-kecil ni, tak nak. Tapi kan Kak Liz, saya pasti semua penonton wanita tu utamanya nak belajar banyak daripada Kak Liz ni. Contohlah ada yang dilontarkan kata-kata yang tak seronok tentang suami kan. Secara ringkas cara yang terbaik untuk mempertahankan suami. Adakah kalau di media sosial Kak Liz pun ada kongsikan dengan kata-kata yang berhemah sekali buat peminat-peminat kalau ada mungkin pasangan lakukan sesuatu yang rasanya tak kena, Kak Liz rasa perlu untuk memperjelaskan, mempertahankan?
Okey, yang terbaik adalah kita yang bagi saya yang terbaik adalah kita bincang tertutup. Sebab bincang tertutup ini sebenarnya Allah lebih suka. Okay. Sedangkan kita pun Allah galakkan kita mengadu pada dia, bukan mengadu pada manusia. Jadi kalau dengan pasangan kita ada masalah, kita ajak pasangan kita dan kita mengadu pada dia. Saya masalah besar macam mana pun saya akan kata, okey, abang mengadu dulu, solat dulu. Lepas solat baru kita bincang. Hati dah tenang. Kan? Itu yang paling bagus. Sebab bila dua-dua tengah marah, api, so nanti masuk orang ni, tak payahlah, masuk orang ni, gitulah. So banyak sangat pandangan-pandangan yang macam benda tu jadi tak baik. Kita nak jalan ke hadapan lama ni. Kan? Kita akan sebab kita ada anak-anak kan, kita jangan fikir pasal perasaan kita saja. Betul. Tapi bagi saya benda ni apa pun tetap kena ada ilmu, belajar dan sentiasa belajar. Sebab kita, macam saya selalu belajar dengan orang yang lama. Macam mana dia orang bertahan, dan dia orang bagi tahu tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah, tidak ada rumah tangga yang tidak diganggu, tidak ada rumah tangga yang tidak bergoyang. Insya-Allah. Semua orang akan melalui fasa bergoyang. Yang paling goyang. Betul. Tapi macam mana you nak bertahan? Itulah sebenarnya pembelajaran dalam kehidupan kita kan, dalam rumah tangga, betul. Dalam berkawan, mendengar, melihat perilaku orang lain, itu semuanya pembelajaran. Terima kasih kita nak ucapkan atas nasihat yang saya rasa cukup hebat sebenarnya. Bagi kita yang mendengar pun kita rasa kuat. Dan terima kasih kerana luangkan masa bersama kita, Rizawati. Terima kasih Kak Ti. Selamat puasa. Assalamualaikum. Itu pendapat daripada Rizawati sendiri kan berkenaan dengan topik kita. Kita nak terus bertanya kepada Ustaz apa yang dikongsikan oleh Rizawati tadi. Tapi bagaimana sebenarnya kalau kita dalam keadaan marah, kita dalam keadaan yang tak boleh nak berfikir panjang, untuk kita terus bersabar, untuk kita ambil sedikit waktu dan kita selesaikan dengan pasangan kita, Ustaz? Demikian yang Islam ajar dekat kita. Islam ajar kita bila kita berhadapan dengan satu situasi, salat Jumaat ingat Allah. Nombor satu sekali ingat Allah. Kita salat Jumaat, kita ada panduan hidup kita ni. Berwudu, salat Muhammad, redakan kemarahan kita daripada berdiri, kita duduk. Nabi SAW ajar kat kita, dia panggil anger management. Dan ingat kesan daripada kemarahan kita tu. Kalau kita marah nanti apa yang akan berlaku? Ada seorang telefon saya, dia kata dia minta tolong Ustaz sebab dia telah ceraikan isteri dia. Saya kata, okey tak macam ni? Okey, sekarang okey Ustaz. Cuma waktu saya marah sangat, saya ceraikan dia. Kemudian tak apalah, dah okey, dah rujuklah balik. Tak boleh dah Ustaz, sebab saya dah cerai dengan talak 3. Anak-anak saya kecil-kecil lagi. Kenapa jadi demikian? Sebab waktu tu dia tak boleh nak berfikir dengan rasional. Tuan-tuan sekalian, salat Muhammad, kadang kita memang kena pertahankan isteri kita. Seorang suami pertahankan isteri dia, seorang isteri pertahankan pasangan dia. Salat Muhammad, sebab dan itu merupakan satu tuntutan untuk membina keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah. Tapi kita kena ingat bahawa ada batasan-batasan yang Islam tunjukkan dekat kita. Jangan melampau dalam mempertahankan. Jangan sampai kita pertahankan yang akhirnya memudaratkan salat Jumaat, bukan sekat kita, mudaratkan pasangan kita, bahkan mudaratkan orang-orang ketiga yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Dalam salat Jumaat, dan kalau kita ingat bila adanya sakinah dalam keluarga, mengambil tanggungjawab untuk mempertahankan isteri, mempertahankan suami, mempertahankan keluarga, salat Jumaat, insya-Allah keluarga kita akan ditimpa ataupun dikurniakan oleh Allah akan barakah. Tetapi subhanallah, kalau kita tersalah dalam mempertahankan ataupun kita langsung tidak mempertahankan, orang kata kat isteri kita ke, orang kata kat suami kita ke, kita tak ada masalah apa, kita duduk diam saja, itu dia panggil suami yang dayus dalam mempertahankan keluarga dia, mempertahankan maruah keluarga dia. Kena ingat juga yang macam tu, kadang-kadang ada orang diam je, buat tak tahu je, VIP lah, dia nak cakap apa, dia punya pasal lah, tak boleh juga macam tu. Kan maruah keluarga kita perlu juga kita pertahankan. Ya, jangan keterlaluan dan jangan pula tak ambil peduli langsung, tak jaga langsung, tak mempertahankan langsung. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Syasha yang menonton melalui Facebook WHI. Dia komen, sebagai suami isteri, sebagai suami atau isteri perlu pertahankan pasangan kerana itulah syurga kita, itulah tulang rusuk kiri kita, tak kira apa pun situasi. Itu pastinya kita semua sangat-sangat
sangat setuju kan? Betul. Dan kalau kita melihat juga dalam keadaan semasa sekarang ni kan, dengan adanya media sosial dan sebagainya, bukan masalah apa orang kata orang ketiga tu sendiri. Macam Diana sendiri ada pengalaman tak orang berkata berkenaan dengan suami dan sebagainya? Apa tindakan Diana sendiri? Diana bercinta. Marah tak? Kita cool. Kita bercinta 9 tahun. Nak 9 tahun lepas tu nak kahwin tu, fasa 9 tahun tu macam mana nak menempuh orang punya percakapan, fitnah, orang dengki, orang apa semua tu. Maksudnya 9 tahun tu adalah proses mempertahankan kita punya pasangan lah. Kan? Jadi kita kena ambil langkah memang tak payah peduli lah kata-kata orang macam Lista cakap tadi kan. So memang kita tahu aku cinta tak kau? Aku sayang tak? Kalau aku sayang, aku terima seadanya. Kan? Jadi apa-apa saja tomahan ke, fitnah ke apa ke, kalau boleh kita jangan ambil peduli. Jangan ambil peduli, dan kalau yang melampau tu memang kena mempertahankanlah. Kan? Jalan yang terbaik kan sekiranya ini kita bercakap kalau kita mengenali pasangan kita tu sedekat-dekatnya lah. Tapi ada juga pasangan kadang-kadang memang ada kelakuan ataupun kesalahan yang dilakukan. Mungkin ada orang ketiga dan sebagainya. Orang berkata, isteri kalau menggunakan pendekatan untuk terus mempercayai, makan diri. Jadi apa sebenarnya dia boleh lakukan? Pandangan Diana sendiri. Okey, macam Diana selalu memang betul mempertahankan, tapi kita tak nak letak sepenuh kepercayaan tu. Kena ada sikit lah supaya apa yang berlaku kita tak terkejut. Kan? Kita dia duk backup suami ni, sekali memang kat luar memang macam tu. So apa efek dia? Mesti kita malu apa semua. Jadi ambil langkah tak sepenuh kepercayaan, at least sikit kita ada ragu-ragu, tapi bukan melampaui batas lah. Maksudnya jangan terlalu macam suami aku lah yang terbaik, suami aku lah yang betul. Semua kan. So itu Diana lah. Tapi mungkin ada orang lain berpendapat lain. Supaya kita buat macam tu supaya kita punya kekuatan diri. Kalau apa-apa berlaku, tak ada malu kat kita. Lepas tu kita pun tak ada sedih, tak ada down kan. Kalau tidak, macam kalau dah full sangat, kalau benda tu memang kesalahan dia, siapa yang nak tanggung benda tu? So kita tanamkan hati kita supaya, betul lah macam dia orang kata tadi, jaga hubungan kita dengan Allah. Jadi kita punya hati pun terjaga. Kena seimbang juga kan. Apa-apa pun berbalik kepada Allah. Dan itu juga pasti dia dipersetujui oleh Natirah Muhammad Yusof. Katanya pasangan wajar mempertahankan antara satu sama lain selagi boleh dipertahankan. Segala tohmahan atau fitnah yang dilemparkan terhadap pasangan, siasat dulu kebenarannya. Kalau terbukti seperti yang didakwa, barulah fikir apa yang perlu dilakukan. Okey, dan Ustaz, kita dah banyak bercakap tentang mereka yang overprotective ataupun bertindak di luar kawalan. Bagi mereka, sebab saya suka bila Ustaz tadi dah sentuh, ada dalam kalangan mereka ni yang tak peduli langsung, yang rasa macam alah tak apa, biar dia handle sendiri, mulut orang, uruskan sendirilah, itu hal dia, saya hal saya. Jadi pada mereka yang rasa macam tak perlulah nak mempertahankan sangat isteri, pandai-pandailah isteri ataupun suami kan, bagaimana? Dia melepaskan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri yang baik ataupun seorang suami yang baik. Sebab menjadi tanggungjawab kita sebenarnya untuk pertahankan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau antara perkara yang menyebabkan seorang wanita masuk syurga apa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan ni mudah masuk syurga, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, taat pada suami, dan menjaga maruah. Menjaga maruah suami dia, menjaga maruah apa yang berlaku dalam keluarga dia tu tak dikeluarkan kepada orang, itu disebut sebagai menjaga maruah. Dan subhanallah, kalau menjaga maruah macam tu pun sallallahu alaihi wasallam, dia memudahkan seorang itu masuk syurga. Apatah lagi mempertahankan maruah pasangan dia. Mempertahankan seorang isteri, pertahankan sekadar termampu. Cumanya saya ada madrasah, saya ada anak-anak pelajar tahfiz kadang-kadang. Apa isu yang berlaku ialah kadang-kadang anak-anak kita ni pergi bawa cerita yang bukan-bukan. Itu tak betul. Jadi menjadi tanggungjawab seorang bapa ialah sebelum daripada dia menghukum ataupun dia mengambil apa-apa tindakan, dia perlu siasat dulu, cek dulu, tabayun dulu. Dalam Quran dia sebut, sallallahu alaihi wasallam, cek dulu. Sama juga dalam pasangan kita ni, seandainya ada apa-apa yang berlaku, fitnah mungkin sampai, ataupun perkataan manusia mungkin capai, sallallahu alaihi wasallam, ataupun sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja berlaku dalam hidup, nombor satu sekali, tolong cek dulu kebenaran tersebut sebelum kita bertindak yang sepatutnya. Memang kita kena bertindak, memang kita kena pertahankan, tetapi bertindaklah sesuai mengikut sallallahu alaihi Muhammad batasnya dan sallallahu alaihi kebenarannya. Takut nanti kita bertindak tak betul sallallahu alaihi dan kita salah menghukum, dan orang yang tak sepatutnya terhukum dihukum, sebab orang yang tak patutnya dizalimi
telah terzalimi oleh tindakan kita tu. Itulah. Silakan. Kalau misal kata kita tahu pasangan kita tu situasi tu memang tak betul, wajib ke kita memang kena wajib mempertahankan juga? Ke macam mana? Ni bagus soalan ni. Benda tu memang duk jadi kan kadang-kadang. Benda tu kalau dia kata orang kata kalau angin tak bergoyang apa dia tu kan pokok bergoyang angin. Kan Saleh Muhammad. Kalau tak ada angin takkan pokok bergoyang. Lepas tu bunyi dengar cerita macam tu. Kemudian kita tahu situasi sebenarnya memang dilakukan oleh pasangan kita. Apa yang kita kena buat? Sebab tu saya sebut tadi ni, sebelum kita respon, kita cek dulu kebenaran dia. Kalau betul benda tu berlaku, bukanlah kita berhadap kepada orang yang mengata, tapi berhadaplah kepada isu dia. Isu dia siapa? Suami kita atau pasangan kita. Duduklah berbincang, Salih Asy Muhammad. Kalau dia melakukan kesalahan, minta dia tolong perbetulkan. Bukan kita yang bercakap, tetapi dialah sebaiknya untuk bercakap, untuk memperbetulkan keadaan. Kalau kita nanti, apa yang akan berlaku? Kita bercakap lebih-lebih, sedangkan dia yang buat, dia duduk diam-diam saja. Orang bercakap lagi lebih sudu daripada lebih sudu daripada puas. Itulah saya cakap. Dan akhirnya, isu tu tak akan selesai kalau kita sentiasa tolong bercakap bagi pihak. Mungkin pada ketika kita tertentu, kita mendiamkan diri. Bukan sebab kita diamkan diri itu sebab kita nak biarkan dia berseorangan, tapi mungkin lebih sesuai keadaannya untuk kita diam dan orang yang sepatutnya untuk berada di hadapan untuk menjelaskan keadaan yang sebenar. Berfikir yang sebaik-baiknya dan juga perbincangan yang memerlukan peranan sebaik-baik daripada suami dan juga isteri. Okey, di hujung perbincangan kita ni, Diana, mungkin ada nasihat kepada mereka nak mempertahankan pasangan, kita faham, tetapi ada tindakan yang kurang sabar sehingga memudaratkan diri dia dan pasangan. Nasihat dulu, Diana. Okey, bagi Diana, kalau boleh apa-apa pun ambil langkah bertenang seketika. Tarik nafas, relax, berfikir. Memang situasi tu memang kadang-kadang benda tu secara tak sengaja je berlaku kan. Tapi cuba kawal, cuba tenang, zikirlah apa-apa pun supaya benda tu kita tak cepat melatah. Melatah tu yang penting kan. Jangan cepat melatah. Kan kalau kita cepat react ataupun cepat respon dekat sesuatu tu tanpa fikir macam-macam, kita menyesal. Betul. Okey, baik, itulah sebenarnya antara rangkuman topik kita hari ini, mempertahankan pasangan kita. Harap membuka mata, memberi satu ilham untuk kita menjadi lebih rasional lah berdepan dengan pelbagai masalah rumah tangga ni, insya-Allah. Baik, banyak lagi yang nak kami kongsikan, tapi sebelum itu terima kasih kepada Diana dan juga Ustaz kerana bersama dengan kita hari ini. Terima kasih banyak. Baik, penonton jangan ke mana-mana, kita akan bergabung semula selepas ini.